Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat bagi bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul. Pada bahagian video sebelum ini, kamu telah diperkenalkan kepada istilah julat ataupun range, julat antara kuartil, interquartile range, variance, sisihan piawai ataupun standard deviation, dan kamu telah juga mengetahui mean semasa kamu di menengah rendah. Maka kali ini kita akan lihat apakah kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan ini. Standard pembelajarannya kali ini adalah menerangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan untuk menghuraikan data tak terkumpul. Sukatan serakan mengukur taburan sesuatu set data. Julat ialah sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Namun, julat tidak dapat memberikan satu gambaran yang baik tentang cara data ditaburkan. Bagi kes yang wujudnya pencilan atau nilai ekstrim, julat antara kuartil adalah satu sukatan serakan yang lebih sesuai untuk menunjukkan taburan data berkenaan. Sisihan piawai biasanya digunakan untuk membanding dua set data. Secara umumnya, sisihan piawai yang kecil menunjukkan data adalah terserak berhampiran dengan mean, manakala sisihan piawai yang besar menunjukkan data adalah terserak jauh daripada mean. Sebab itu kita katakan bila sisihan piawai itu lebih kecil, kita katakan data lebih konsisten berbanding sisihan piawai yang lebih besar. Kita lihat contoh, hitung julat dan julat antara kuartil bagi set data yang diberi. Tentukan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk mengukur taburan set data di atas. Kita kenal pasti julat dahulu. Nilai terbesar adalah 40 dan nilai terkecil adalah 10. So, julat kita 30. Seterusnya mencari julat antara kuartil, kita susun. Dia dah bagi dalam tertib menaik. So, kita ada 10 data. Okey, kita ada 10 data, maka kita perlu bahagi dua bilangan data untuk mencari median. So, median kita antara 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di tengah-tengah ni kita punya median. Next, untuk Q1, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita ada 2 cerapan dan 2 cerapan. Maka Q1 kita adalah 11. Okay, untuk cari Q3, lihat kita ada 2 cerapan, 2 cerapan. Q3 kita adalah 21. Okay. Julat antara kuartil adalah 10. Julat antara kuartil ialah sukatan serakan yang lebih sesuai kerana wujudnya pencilan 40. Setiap kali kamu lihat set data, ada data pencilan ataupun nilai ekstrim, ya, 40. Macam ni, dalam ni kita ada 40. Dia memang jauh. Kita akan gunakan julat antara kuartil berbanding dengan julat. Okay? Lihat contoh seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan pencapaian 2 orang murid dalam 5 ujian fizik. 2 orang pelajar. Salah seorang murid akan dipilih untuk mewakili sekolah dalam satu pertandingan kuis fizik. Tentukan siapakah yang layak dipilih untuk berikan justifikasi anda. Untuk pilih pelajar, kita mesti pilih pelajar yang konsisten. Okay? Kita nak hantar untuk mewakili pertandingan, mesti pelajar yang konsisten. Maka penyelesaiannya. Untuk melibatkan konsistensi, kita kena gunakan sisihan piawai. Kita lihat untuk Aiman. Mencari sisihan piawai, kamu perlu tahu mean terdahulu. Untuk Aiman, mean dia, kita total jumlahkan semua markah dia. 40 tambah 70 tambah 90 tambah 85 tambah 64. Bahagi bilangan ujian 5. Mean markah Aiman adalah 69.8. Seterusnya, sisihan piawai. Okay, kamu kena lihat balik video sebelum ini jika kamu lupa ya, rumusnya. Adalah punca kuasa 2 bagi kuasa 2 setiap data. Okay, kuasa 2 kan setiap data dan tambahkan keseluruhan data bahagi 5. Tolak dengan min kuasa 2. Maka sisihan piawai bagi Aiman adalah 17.67. Kita lihat bagi John. Min markah John 80 tambah 65 tambah 73 tambah 58 dan tambah 73 bahagi 5. Min sama juga dengan Aiman 69.8. Maka kita lihat sisihan piawai bagi John. Punca kuasa 2 bagi
Kuasa 2 kan semua markah John dan ditambahkan bahagi 5 tolak kepada min kuasa 2. Maka sisihan piawai bagi John 7.574. Dan kamu boleh lihat di sini sisihan piawai bagi John adalah lebih kecil berbanding Aiman. Maka John akan dipilih untuk menyertai kuis fizik. Sisihan piawai markah bagi John adalah lebih rendah kerana pencapaian John adalah lebih konsisten. Ini adalah kita punya justifikasi. Okey, kita kena buat perbandingan antara mereka berdua. Ini kita punya jawapan nak mengatakan siapa yang lebih layak. Okey. Seterusnya, bagaimanakah anda membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data terkumpul? Ini adalah bagi standard pembelajaran yang seterusnya, membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data tak terkumpul. Selain plot batang dan daun dan plot titik, plot kotak juga merupakan satu kaedah yang berguna untuk menunjukkan serakan sesuatu set data. Apakah itu plot kotak bagi set data tak terkumpul? Plot kotak ialah satu cara untuk mempamerkan taburan bagi suatu set data berdasarkan 5 nilai, iaitu nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum bagi set data berkenaan. Plot kotak dapat menunjukkan sama ada suatu set data adalah simetri pada median. Plot kotak selalunya digunakan untuk membuat analisis dengan bilangan data yang banyak. Antara bentuk plot kotak adalah seperti yang berikut. Bentuk 1, di mana dalam petak ni kita boleh lihat jarak antara Q1 dengan M dan juga M ke Q3 sama. Okey, ini kita panggil taburan simetri. Atau kita ada dalam kotak ni, di mana jarak antara M ke Q3 lebih panjang berbanding Q1 ke M, ini kita panggil pencong ke kanan. Ataupun bentuk ketiga, di mana yang belah kiri ni lebih panjang berbanding yang kanan, ini kita panggil pencong ke kiri. 3 bentuk ini. Bagaimanakah anda membina plot kotak? Plot kotak akan dibina di atas garis nombor. Pertimbangkan data di bawah. Data di bawah menunjukkan markah yang diperoleh oleh 15 orang dalam suatu ujian bahasa Cina. Markah dia. Bagi set data ini, nilai-nilai seperti dalam jadual berikut ditentukan dahulu. Kita perlukan 5 nilai ini. Nilai minimum daripada data ini, kamu kena perhatikan ya, kadang-kadang data telah disusun ataupun tidak. Seperti ini kita telah susun. Nilai minimum adalah 35. Okey. Untuk mencari kuartil pertama, kita kena kenal pasti dulu kita ada 15 orang pelajar. Okey. So bila kita ada 15 pelajar, kita nak cari median kita, bahagi 2, kita dapat 7.5. Kamu kena kira 7 daripada kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sini. Dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehingga sini. Maka median nanti 57. Okey. Lepas tu untuk cari Q1, Q1 kita kira berapa bilangan data pada sukuan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So untuk 7, di tengah-tengah antara 7 adalah 3 dari kiri dan 3 dari kanan. So 45 adalah kita punya Q1. Sama juga untuk belah kanan ni. 1, 2, 3. 3 dari kiri, 3 dari kanan. Maka 68 adalah Q3. Okay. So kuartil pertama kita 45, median 57, kuartil ketiga 68 dan nilai maksimum 75. Dah dapat nilai-nilai ini, maka plot kotak untuk data di atas adalah seperti berikut. Gunakan kertas graf ataupun buku petak dengan skala yang sesuai. Kita buatlah garisan. Kita perlukan kurang-kurangnya kita kena tunjukkan 35 sehingga 75. So cikgu gunakan skala seperti ini. Cikgu letak senggatan dahulu. Okey. Kalau ikut kertas graf ini adalah cikgu gunakan 2 cm mewakili 5 unit lah. So 35, 40, 45, 50 sehinggalah 75. Next, apa cikgu buat? Cikgu tandakan semua nilai-nilai daripada jadual ni. 35, okey, buat dot.
naiklah satu level, jangan rapat sangat kan. Kita bagi space sikit. Ini adalah nilai minimum dan nilai maksimum di sini. Selepas tu, tandakan Q1 45 pada satu barisan yang sama ya. M, okey, macam mana cikgu cari M 57? Ni 55. So, dua petak ni yang kecil adalah 1. So, 55, 56, 57. Okey, di sini. Dan juga 68 sama juga 65, 66, 67, 68. Sini ya. Kita sambungkan antara nilai minimum dan Q1 dan antara Q3 dengan nilai maksimum. Ni patutnya ke atas sikit lah, tapi kita sambungkan ya. Dan kita buat petak, naik sikit lah 1 cm ke atas dan 1 cm ke bawah macam ni. Sambungkan terus, merangkumi Q1 hingga Q3. Buat garisan di antara M, di sini pada M ni. Ini merujukkan kepada kita punya julat antara kuartil. So, inilah kita punya plot kotak yang kita perlukan. Kamu tak perlu label pun. Ni tak perlu label. Tak perlu label macam ni. Ni cikgu tunjukkan saja. Tak perlu label pun. Okay? Yang ini pun, kalau nak label, boleh. Tak ada masalah. Cuma yang memang, ni tak perlu label. Tidak perlu label. Tidak perlu label. Yang ini pun tak perlu. Cikgu tunjuk hanya untuk bagi tahu kamu sahaja. Okay? Macam ni sebenarnya. Kalau kamu nak plot. Macam ni sahaja. Okay, kita lihat contoh. Diberi dua plot kotak, plot A dan plot B. Bagi setiap plot kotak, nyatakan median kuartil pertama, kuartil ketiga, julat antara kuartil, nilai minimum, nilai maksimum dan julat. Okey, penyelesaiannya bagi soalan A, kita lihat dulu kita punya skala. Kita ada untuk soalan pertama 10 ke 20, okay, dan seterusnya hingga 80. Skala kita ni satu petak, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 petak mewakili 10 unit. Maka satu petak kecil ini adalah 2. Ya. Untuk kita punya soalan A, median merujuk kepada yang tengah-tengah ni. Ini adalah 52. Ya. Okey, untuk kuartil pertama merujuk kepada yang di titik sini. Okey. Kita ada 30, 32, 34, okey, tengah-tengah, tambah 1, 35. Okey, next, kuartil ketiga, point ini, 62, 64, so 64 kuartil ketiga. Julat antara kuartil adalah 64 tolak 35, iaitu 29. Nilai minimum di sini, 18. Nilai maksimum di sini, 80. Julat 80 tolak 18, 62. Okey, untuk soalan B, kita lihat skala kita. 5 unit. Okey. Kita sifar 5, 10. Okey. Satu petak kecil mewakili 1 unit. Untuk nilai median, lihat pada titik tengah ni yang ada garisan. Ini adalah 11. Kuartil pertama di sini 5. Kuartil ketiga di sini 21. Julat antara kuartil 21 tolak 5, 16. Nilai minimum di sini, sifar. Nilai maksimum di sini, 35. Maka julat 35 tolak sifar, 35. Mudah aja kan? Maka kamu dah tahu sekarang ni kelebihan dan kekurangan bagi pelbagai sukatan serakan. Okay? Jika kamu ada pencilan ataupun nilai ekstrim, kamu kena gunakan julat antara kuartil. Okay, jika kamu ada data dalam bentuk jadual, kamu nak kenal pasti yang mana data lebih konsisten, kamu kena nilai berdasarkan sisihan PRY. Okay? Lepas tu kamu juga dah tahu untuk membina dan mentafsir suatu plot kotak. Sangat mudah kan? Okay, cikgu harap video kali ini membantu. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.